Dalam kehidupan kita, setiap manusia tidak lari daripada godaan hawa nafsu, harta, pangkat, kemewahan. Dan godaan-godaan inilah yang terpaksa kita lawan, yang terpaksa kita bendung daripada membawa kita terjerumus terus ke lembah yang lebih gelap. Dan macam mana kita nak lari daripada lembah yang gelap, lembah yang penuh dengan kesesatan yang akhirnya akan merugikan kita dunia dan juga akhirat. Kita kena sentiasa beringat bahawa kita diciptakan tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyembah, untuk mengagungkan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai insan, sebagai manusia yang lemah, yang tidak lari daripada godaan nafsu, daripada tipu daya iblis dan syaitan, berdoalah wahai anak Adam, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pengakhiran kita semua lebih indah dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penatnya lah berniaga, Allah. Itulah, nak sangat pemata hijau tak pasal-pasal nak buka perniagaan. Aduh, aku ni dah lah tak larat dah. Kalau bukan nak cover line daripada laki aku, tak kuasa lah aku nak berniaga macam ni. Penat tahu tak? Itulah keluhan daripada Zuraida. Pada masa ni, jam telah pun menunjukkan pukul 4.30 petang. Zuraida masih berada di kedai makan dia dan segala lauk pauk pada hari tersebut alhamdulillah telah settle, telah selesai. Ramai betul, berduyun-duyun penduduk kampung yang datang untuk makan, untuk merasa kesedapan masakan air tangan Zuraida ni. Jadi waktu Zuraida dah kepenatan, dia duduk dekat salah satu meja kat kedai makan dia tu, sambil mulut Zuraida ni tak habis-habis membebel, dah macam bontot kapibara dah. Tiba-tiba ada seseorang yang cukup Zuraida kenali datang ke kedai Zuraida. Dan alangkah terkejutnya apabila orang yang datang tu tidak lain tidak bukan adalah Puan Sanah, ibu mertua kepada Zuraida. Jadi apabila Zuraida ni nampak Puan Sanah datang ke kedai dia, Zuraida ni pun teruslah cakap dekat ibu mertua dia, Mak, maaflah Mak, lauk semua dah habis. Mak datang lambat sangat. Tapi kalau Mak nak air, Zuraida boleh buat kan? Mak nak air apa? Mak nak kopi panas ke? Teh O panas ke? Ada lagi air. Tapi Puan Sanah terus cakap kat Zuraida, tak payah nak buat air. Kau duduk sini kejap. Aku ada benda lah nak cakap dengan kau. Aku datang ni bukan nak makan. Aku tak kisah pun. Kau duduk sini kejap. Jadi Zuraida pun teruslah melurulah duduk di hadapan Puan Sanah ni. Lalu Zuraida pun cakap lah dekat mak mertua dia. Kenapa mak? Ada yang tak kena ke? Apa lagi yang Zuraida buat salah? Lalu Puan Sanah pun tanpa lengah masa terus selak kedua-dua lengan baju dia dan terus tunjuk kat Zuraida. Ni, engkau cakap tak salah. Kau tengok tangan aku ni. Dan alangkah terkejutnya Zuraida. Ya Allah, Mak, apa yang jadi kat Mak ni? Kenapa tangan Mak macam ni? Mak, ini kerja sayang ke? Dan dimarah oleh Puan Sanah. Engkau tak payah sebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau tak payah berlagak yang macam kau tu beriman sangat. Memang kerja sayang. Kau tengok ni. Habis calah bala tangan aku. Aku suruh kau kasih makan. Kau dah kasih makan belum? Lalu Zuraida pun cakap, belum Mak. Balik ni kan Zuraida pergi berniaga. Mak juga suruh Zuraida berniaga dulu. Balik ni lah, Zuraida tak lupa. Dan Puan Sanah pun dengan perasaan marah, memanglah marah habis.
Sayang tu dah makan darah Puan Sanah ni. Habis cala bala, dah lah luka tu agak dalam. Jadi Puan Sanah pun terus maki Zuraida ni. Engkau ni bangang lah. Aku suruh kau kasih sebelum kau berniaga lah. Menyusahkan aku lah. Tak habis-habis engkau ni asyik buat salah je. Benda senang pun susah sangat kau nak buat lah. Ini balik ni aku nak kau buat jamuan besar-besaran untuk sayang. Kau dah tak boleh biasa-biasa dah. Engkau dah berapa lama tak kasih dia makan darah kau? Terdiam terus Zuraida. Dia tak tahu nak cakap apa dekat mak mertua dia. Tak pasal-pasal dah lah baru penat berniaga. Lepas tu kena maki pula. Dia dah pening kepala dah nak menjaga sayang haiwan belaan dia, jin tu kan. Dah menyusahkan dia pula. Kalaulah Zuraida tahu dalam hati dia, aku tak dapat lokek pemata ni pun tak apalah. Aku bukannya hadap sangat. Tapi dah sebab aku buat perjanjian, nak tak nak terpaksalah juga hadap segala apa yang telah pun dipersetujui. Lalu Zuraida pun tanyalah Puan Sanah, jamuan besar tu macam mana mak? Apa lagi yang Zuraida kena buat? Dan diterangkan oleh Puan Sanah, malam ni aku nak engkau hidang sayang tu makanan yang sedap-sedap. Engkau tulis, kau pergi ambil kertas, kau tulis apa yang aku cakap ni. Lalu Zuraida pun macam anak ayam lah, berlari pergi ke dapur, ambil kertas untuk tulis apa juadah yang dia nak kena bagi dekat sayang tu. Lalu Puan Sanah pun cakap, ayam kena seko. Lepas tu telur ayam 10 biji. Kalau sempat kau buat sekali pulut kuning. Pulut kuning pun biar banyak sikit. Sayang tu confirm lapar. Dan ayam tu, seko tu kau jangan potong. Sayang memang dia tak suka ayam dia kena usik macam tu. Kau kasih dia seko macam tu je. Faham tak? Lalu Zuraida pun menganggukkan kepala dia. Lepas tu apa lagi? Ini je ke mak? Zuraida nak kena kasih sayang ini je ke? Engkau jangan lupa. Ini selepas dia hisap darah kau. Ibu jari kaki kau tu, dia nak kena hisap juga darah tu, keperluan sayang tu. Malam ni engkau kasih dia hisap terus daripada ibu jari kaki kau. Biar lebih sikit kau kasih dia. Kalau tak, naas engkau dengan aku dikejarkan oleh dia. Kau faham ke tak? Sayang tu kalau dah marah, engkau jangan main-main. Dia kokak engkau nanti. Lalu Zuraida pun hanya mendiamkan dirilah. Dia terpaksa turutlah apa sahaja arahan yang diberikan oleh Puan Sanah. Nak melawan, dia tak berani. Sebab mak mertua dia ni tahu kebanyakan sejarah hitam yang Zuraida ni dah buat kepada Syaril. Jadi nak tak nak, dia terpaksa ikut perintah seperti seorang hamba yang telah diikat tali di leher. Lalu Puan Sanah pun selepas dah bagi arahan, Puan Sanah pun terus pulang ke rumah. Dan pada malam tu, Zuraida sampai pukul 2 pagi selepas Syaril ni dah masuk tidur, dia berhempas pulas dekat dapur tu untuk sediakan segala hidangan. 10 biji telur ayam, ayam seko. Lepas tu nak tak nak, nasib baiklah dia tak perlu buat pulut kuning. Sebab dia sempat pergi ke kedai beli pulut kuning yang dah siap, agak-agak untuk 4 orang makan. Yalah, Puan Sanah pun cakap biar banyak sikit hidangan tu. Dan semua tu Zuraida letak dalam dulang dekat ruang dapur rumah Zuraida ni lah. Tepat pukul 2:30 pagi, Zuraida pun mula membacakan mantra untuk memanggil khadam yang dipanggil sayang. Lilin telah dinyalakan, segala hidangan telah pun disiapkan oleh Zuraida. Zuraida pun tanpa lengah masa terus membacakan mantra, menyeru supaya sayang datang untuk menjamah makanan yang telah disediakan. Dan sebaik saja Zuraida habis membaca mantra, terus semangat. Mak terkejut. Pandai ni aku tumbuk je kau. Nak rekod. Alai, gugur jantung lah. Dalam kegelapan malam tu, di ruangan dapur, hanya bertemankan cahaya lilin. Di hadapan Zuraida, Zuraida nampak sayang mula memunculkan diri. Daripada arah tandas,
Sayang keluar dalam keadaan merangkak menghampiri kaki Zuraida dan kepala Sayang ditundukkan. Zuraida seakan-akan faham yang Sayang sedang kebuluh, sedang lapar, tidak sabar untuk menghisap darah daripada ibu jari kaki Zuraida. Lalu Zuraida pun menghulurkan kaki dia tepat ke mulut Sayang dan Zuraida boleh nampak Sayang ni mempunyai gigi yang teramat tajam, yang teramat banyak dan Sayang terus meratah ibu jari kaki Zuraida dengan penuh rakus. Sayang ni menghisap ibu jari kaki Zuraida seakan-akan ibu jari kaki Zuraida tu macam siput sedut masak lemak cili api. Dan pada malam tu, kesakitan yang dirasai oleh Zuraida sungguh berbeza daripada sebelum ni. Kemungkinan Sayang ni teramat lapar, teramat dahagakan darah milik Zuraida dan selepas Sayang dah puas hisap ibu jari kaki Zuraida, Sayang pun terus merangkak menghampiri dulang yang ada telur ayam, yang ada pulut kuning dan ayam seekor, dan dengan rakus, dengan tangan yang teramat panjang, badan yang keding berwarna hitam, rambut yang mengurai, muka yang teramat menakutkan, Zuraida seakan-akan tergamam melihat Sayang ataupun kadam peliharaan Zuraida ni meratah makanan di dalam dulang tu dengan penuh rakus. Dan malam tu pun selesai. Segala hidangan, segala apa yang diarahkan oleh Puan Sanah telah pun Zuraida tunaikan. Dan keesokan paginya, semasa Zuraida tengah siapkan segala juadah untuk dibawa ke kedai makan untuk berniaga, Zuraida ni sempat buka kotak kayu di mana ada jenglot, ada Sayang duduk dalam tu. Dan alangkah terkejutnya Zuraida sebab pagi tu wang yang diberikan oleh Sayang teramat banyak. Nilai dia dalam RM5,000. Zuraida teramat gembira. Kalau inilah apa yang aku perlu lakukan dan Sayang memberikan aku kemewahan, kekayaan, apa yang aku idamkan, aku sanggup lah. Habau betul. Tak insaf juga Zuraida ni. Buta dengan kemewahan duit yang hanya sementara. Dia tak tahu pun duit tu halal haram. Tak tahulah Sayang ni pergi rompak bank ke, pergi ragut makcik kantin ke. Zuraida ni dah buta dengan duit. Yalah, RM5,000 hanya dalam satu malam. Zuraida ni tak perlu buat apa. Hanya perlu kasih dia hisap ibu jari kaki je. Itu perkara mudah buat Zuraida. Dan sejak daripada hari tu, Zuraida tidak pernah miss walau satu malam pun memberikan setitis dua darah dia kepada Sayang. Dan hidup Zuraida berubah. Sekarang Zuraida dah tak mengharapkan duit daripada Syaril. Syaril yang bekerja sebagai pengawal keselamatan, berapa sangat gaji dia kalau nak dibandingkan dengan duit yang Zuraida miliki daripada kadam dia yang bernama Sayang ni. Hidup Zuraida berubah dalam sekelip mata. Dia boleh beli pakaian yang mahal-mahal seperti mana yang selama ni dia idamkan. Dia boleh makan di kedai makan yang mewah-mewah. Dia boleh beli sebarang perhiasan badan dia. Rantai emas, permata, cincin, berapa karat punya emas pun Zuraida ni dah mampu beli dah. Jadi disebabkan dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai harta lebih banyak daripada Syaril, tak heranlah kalau aku katakan perangai Zuraida ni yang dahulunya seorang isteri yang misali, yang sering kali mendengar kata, tidak pernah melawan walau sedikit pun apa yang disuruh oleh suami dia, sekarang ni Zuraida
Zuraida dah berubah. Dia dah tak harapkan laki dia untuk kasih dia nafkah. Zuraida dah mampulah. Aku nak dibandingkan dengan laki aku lagi kaya lah. Persekolahan anak-anak aku pun Zuraida juga yang support. So manalah hormat tu nak ada. Zuraida dah mula pandai kurang ajar dah. Laki dia cakap sedikit je, tegur kesalahan Zuraida ni sedikit je, dah pandai melenting. Sebab apa? Sebab dia rasa dia dah ada kuasa. Zuraida ni rasa dia lebih tinggi pangkat berbanding suami dia, si Syaril ni. Manalah tak kesian dekat Syaril. Dan selepas kemewahan tu telah dimiliki oleh Zuraida, adalah satu hari sewaktu Syaril ni pulang bekerja, Syaril pun cucilah motosikal Y suku dia sebab lama dah tak basuh kan. So Syaril ni tengah basuh di hadapan rumah, Zuraida pun datanglah menghidangkan kopi panas untuk suami tersayang dia. Tetapi bukan hidang kosong. Sebenarnya Zuraida pada malam tu ada sesuatu yang dia ingin bincangkan dengan Syaril. Jadi Syaril dah tahu dah, isteri aku ni sebelum ni tak pernah kurang hajar dengan aku. Sebelum ni aku juga yang nak kena buat air sendiri. Ini tiba-tiba dia serve, dia hidangkan aku kopi panas ni, mesti ada sesuatu yang dia nak cakap kat aku ni. Tapi pada masa tu Syaril dia fokus je lah cuci motor dia. Dia malas nak layan perangai Zuraida ni. Dan pada masa tu Zuraida pun duduk di samping Syaril, tengoklah laki dia ni tengah cuci motor, dan Zuraida pun cakaplah dekat Syaril, "Abang, Zuraida ada benda nak cakap ni. Ada benda sikit yang Zuraida nak bincang dengan abang." Syaril pun, cakap je lah. Syaril tak pandang pun Zuraida. Dia terus basuh motor dia. Dan Zuraida pun mulalah cakap, "Abang, Ida pernah tahu datang rumah mak kan, borak dengan mak. Kadang-kadang Ida pun terfikir, rumah mak tu dah lah besar, kaya pula tu, tapi sunyi je. Ida pernah tahu borak dengan mak. Mak tak sunyi ke? Mak hanya sedih je muka dia bang. Dia just cakap je, yelah nak buat macam mana. Anak-anak pun dah kahwin. Ida pun dah duduk dengan Syaril, tak nak duduk dengan mak. Bila mak cakap macam tu bang, Ida rasa kesian sangat kat mak bang. Inilah Ida nak cakap. Apa kata? Yelah, kita rumah pun buruk macam ni kan. Nak tunggu abang buat rumah baru ke beli rumah baru. Tak adalah, Ida tak nak menyusahkan abang. Apa kata kita duduk dengan mak bang? Nak tak bang?" Dah punya panjang Ida ni bagi cadangan dia dekat Syaril ni dah macam bontot rhinoceros. Tetapi Syaril ni tak memberi sebarang reaksi. Laki Zuraida ni terus cuci motor. Tidak mengendahkan walau sepatah pun apa yang dicadangkan oleh Zuraida. Jadi bila Zuraida tengok Syaril ni tak layan dia, mengamuklah Zuraida. "Abang, dengar tak? Orang cakaplah sesuatu. Orang dah bincang dengan dia. Buat tak tahu pula. Cuci motor tu nanti-nantilah." Dan pada masa ni Syaril pun terus campak span yang dia basuh motor tu. Dia terus pandang kat bini dia. "Ya, abang dengar. Tapi tak payahlah. Abang malas lah bila bincang pasal mak. Ni abang nak pesan kat awak. Awak kalau boleh tak payah rapat sangat dengan mak tu." Jadi bila dengar Syaril ni cakap macam tu, melentinglah lagi Zuraida ni. Ida cakap lain, abang cakap lain pula. Apa hal pula? Apa kena-mengena Ida rapat dengan mak? Apa salahnya? Mak tu layan kita elok je tau. Layan Ida ni elok. Kenapa abang ni? Itu mak abang sendiri tau. Kali kedua Syaril cakap, "Dengar abang cakap ni. Abang tak suka. Abang ni laki awak tau. Abang cakap abang tak suka awak rapat dengan mak. Tak payahlah rapat dengan mak. Apa yang susah sangat awak nak faham ni?" Syaril ni dah tunjuklah kuasa yang dia ada sebagai suami. Sepatutnya isteri dia apabila suami dah tak izinkan, tak payahlah rapat. Tetapi Zuraida ni macam aku cakap tadilah, sebab dia dah kaya, dia rasa dia ada segalanya, dia melawan balik cakap laki dia. Saya ni sabar-sabar juga bang. Saya ajak abang tinggal dengan mak. Itu je. Apa kena-mengena kesalahan saya rapat dengan mak? Kenapa awak tak kasi saya rapat dengan mak? Cuba awak bagi tahu.
Dan selepas dah dipaksa oleh Zuraida, Syaril ni selagi boleh, walaupun dia marah, dia nak jaga hati Zuraida. Tapi bila dah dicabar, kejantanan lelaki apabila dah cabar, Syaril ni pun mulalah tinggikan suara. Zuraida binti Bahrom, awak dengar sini Saya tengok awak sejak awak rapat dengan mak tu, kelakuan awak mula berubah. Awak dah pandai tinggi suara dengan saya. Lagi satu, awak ingat walaupun saya keluar malam balik pagi, saya penat cari rezeki, saya tak tahu apa awak buat kat rumah. Itu sejadah awak tu dah lama dah tak basah dengan air solat dahi awak. Awak dah lama tak bersujud kepada Allah. Ingat saya tak tahu bila last awak solat? Bam, tak pasal kau kena marah. Ambil, menusuk ke dalam dada. Baru kau tahu. Ingat apa? Syaril ni selagi boleh, dia tak nak marah isteri dia. Tapi dah Zuraida ni biadab. Manalah Syaril ni nak kasih can kan? Lalu Zuraida pun melenting untuk kali yang ke-400 ke berapa, aku tak tahulah. Dia pun terus marah balik Syaril ni. Saya solat ke tak ada kena-mengena tau. Abang ni suka lari topik tau. Saya tanya, apa kena-mengena kalau saya solat ke tak? Apa salahnya saya rapat dengan mak? Bukannya mak paksa saya tak solat ke apa? Mak tak pernah ajar saya buat benda yang tak elok tau. Lalu Syaril bercakap, awak tak payahlah. Sebab kalau awak rapat dengan mak lah, awak dah pandai menipu saya dah sekarang ni. Awak solat tak? Lepas tu, saya tak nak dah tengok awak pakai tudung. Makin lama, makin singkat saya tengok. Dah mula nampak dada. Dan baju awak sepanjang berniaga ni, jangan pakai macam tu dah. Tak senonoh saya tengok. Jadi Zuraida ni cakap lah, apa yang tak senonohnya? Dah macam laki bini gaduh dah. Tapi memang betul pun, memang bergaduh sakan tau. Apa yang tak senonohnya? Tudung saya masih tutup dada lah bang. Pakaian saya pun, apa yang tak senonohnya? Saya pakai baju kebaya. Lalu Syaril pun cakap, memanglah tudung awak tu tutup dada, tapi hanya tutup buah dada sahaja. Tudung awak tu tak tutup sampai ke tepi. Tepi waktu awak tunduk, kasih orang makan apa semua, laki semua boleh nampak lah awak punya payudara tu, awak tahu tak? Lepas tu, baju kebaya awak dekat bahagian bontot tu, saya tengok dah makin lama makin ketat dah. Melampau betul awak ni. Awak ingat, masakan awak tu memang sedap. Tapi, sebab itulah masjid kita ni dulunya, selepas solat Zuhur, ada imam jemputan, kasih tazkirah apa semua. Tapi sejak awak pakai ketat-ketat ni, semua penduduk kampung, termasuk Imam Bilal semua, lepak kat kedai awak. Sebab apa? Nak tengok bontot awak tu lah. Saya tak nak awak malukan saya macam ni, Zuraida. Mulai hari ni, jangan lagi rapat dengan mak. Lepas dah macam tu punya kena marah, Zuraida ni pun tahan kemarahan dia sampai merah-merah mata ni. Air mata kemarahan Zuraida seakan-akan tidak boleh dimedung. Lalu Zuraida pun menghempaskan cawan yang kopi yang dia kasih kat Syaril tu. Dia hempas ke tanah dan Zuraida pun terus berlari masuk bilik. Manakala Syaril pula hanya menggelengkan kepala dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah aku kekuatan untuk aku membimbing keluargaku ke jalan-Mu, ya Allah. Dan Syaril pun menyambunglah basuh motosikal dia. Hubungan Syaril dan juga Zuraida ni makin lama makin renggang, makin renggang, makin renggang. Dan itu telah menyebabkan Puan Sanah ada satu kelebihan untuk menjahanamkan keluarga Zuraida. Mak, Ida dah tak tahan mak hidup dengan Abang Syaril. Kami bergaduh mak. Kami bergaduh besar semalam. Abang Syaril marah Ida mak. Zuraida pergi ke rumah Puan Sanah untuk mengadu, untuk menagih kasih daripada ibu mertua dia. Zuraida menceritakan pergaduhan yang dialami oleh Zuraida dan juga Syaril. Manakala Puan Sanah, apabila dia tengok keadaan Zuraida menangis, merayu, meminta pertolongan dia, Puan Sanah tersenyumlah. Sebenarnya Puan Sanah, dia tahu yang Syaril akan bergaduh dengan Zuraida. Lalu Puan Sanah pun cakaplah dekat Zuraida,
Lah, gaduh lagi ke? Kenapa ni? Apa yang kau tak puas dengan si Syaril tu? Cuba kau bagi tahu mak. Bagai orang mengantuk di sorong bantal. Apabila Puan Sanah ni seakan-akan memberi perhatian kepada Zuraida, Zuraida pun cakap lah apa yang dia mahu. Zuraida beritahu Puan Sanah, sebenarnya mak ada cara tak mak untuk Abang Syaril tu sayang kat Ida ni. Ida nak Abang Syaril tu dengar cakap Ida, bukannya susah. Ida ni selagi boleh kasih segalanya untuk Abang Syaril. Tapi Abang Syaril tu tak pernah nak dengar. Hati dia keras mak. Mak, tolong Ida mak. Mak ada cara tak macam mana nak buat Abang Syaril tu biar dia dengar je, biar dia turut je segala yang Ida cakapkan. Jadi Puan Sanah telah ada peluang. Inilah peluang keemasan dia bila hati Puan Sanah ni dah busuk macam loji, memang tak boleh buat apalah. Segala kedukaan Zuraida dan Syaril ni adalah kegembiraan buat Puan Sanah. Lalu Puan Sanah pun cakap dekat Ida, engkau nak Syaril tu dengar cakap kau? Ida, boleh. Macam-macam cara boleh. Engkau nak buat apa kat Syaril tu? Engkau nak anak mak tu jadi bodoh untuk kau? Engkau nak dia sembah kaki kau? Mak boleh buat lah. Bukan tak boleh. Kalau engkau nak, mak boleh buat sebiji macam arwah laki mak. Abah kau tu lah. Kalau kau nak, boleh mak tolong kau. Barulah Zuraida mula teringat kembali apabila mak mertua dia yang perangai lebih teruk daripada iblis ni cakap, engkau nak Syaril tu jadi bodoh macam bapak dia. Kalau korang nak tahu, arwah bapa si Syaril, suami kepada Puan Sanah ni, daripada awal telah pun disihir oleh isteri dia sendiri. Puan Sanah ni sanggup menyihir laki dia menggunakan sihir nasi kangkang supaya bapa si Syaril ni menurut apa sahaja perintah yang diarahkan oleh Puan Sanah, dan dikatakan sehingga nafas yang terakhir, sehingga orang tua tu meninggal dunia, sihir tu masih melekat lagi. Puan Sanah seakan-akan tidak menyesal pun dia menyihir laki dia sendiri. Jadi bila Puan Sanah pernah buat kat laki dia, nak buat dekat anak lelaki dia, lagilah mudah. Dia boleh buat Syaril ni ciumlah tapak kaki Zuraida. Lalu Zuraida pun lepas dah diarahkan oleh Puan Sanah, lepas dah diberitahu oleh Puan Sanah, Zuraida ni cakap, saya tak nak lah mak dia sampai jadi bodoh. Tak adalah saya nak macam tu. Zuraida nak Abang Syaril tu ikut je apa Zuraida cakap. Bukannya sampai cium kaki ke apa. Tak perlu mak macam tu. Mak, boleh tolong Ida tak mak? Puan Sanah pun memang boleh sangat lah. Lalu tanpa buang masa, Puan Sanah pun cakap, ini Khamis malam Jumaat ni nanti engkau datang ke rumah mak. Khamis malam Jumaat tu kau tak payah berniaga hari tu. Kau datang rumah mak, kita pergi rumah Tok Man Janggut tu. Kau tak ingat? Kau ingat lagi tak Tok Man Janggut? Mana mungkin Zuraida lupa siapa Tok Man Janggut? Tok Man Janggut lah yang Zuraida dengan Puan Sanah ni pergi minta tolong untuk menyihir kekasih lama Syaril, Amira, sehingga Amira tu meninggal dunia. Jadi selepas dah dipersetujui, Puan Sanah dan juga Zuraida ni pada hari Khamis malam Jumaat, mereka berdua pun pergi ke rumah Tok Man Janggut untuk mendapatkan sihir nasi kangkang supaya Syaril ni menurut segala perintah kemahuan yang diingini oleh Zuraida. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gedebak jatuh ke tanah jua. Sebab apa? Sebab hari yang Zuraida dan juga Puan Sanah pergi ke rumah Tok Man Janggut untuk mendapatkan ilmu sihir, ada mata penduduk kampung yang telah menyaksikan mereka berdua, dan berita ini akhirnya sampai ke telinga suami Zuraida, Syaril.
Sewaktu Syaril sedang menjalankan tugas dia sebagai pengawal keselamatan, salah seorang penduduk kampung yang merupakan rakan setugas di mana Syaril ni bekerja bernama Yusof. Yusof ni lah yang menyaksikan, dialah yang nampak bahawa isteri kepada Syaril, Zuraida, dan mak mertua dia Puan Sanah pergi berjumpa dengan Tok Man Janggut, dan Yusof ni lah yang memberitahu Syaril, Syaril, aku bukannya nak burukkan keluarga kau, tapi semua penduduk kampung dah tahu dah perangai buruk mak kau. Mak kau yang menyihir bapak kau sampai bapak kau meninggal dunia lah. Engkau ingat lagi tak, Syaril? Lalu Syaril pun hanya menganggukkan kepala dia. Pada masa ni Syaril tak faham apa niat sebenar si Yusof ni. Lalu Syaril pun tanya, ya Yusof, aku ingat lagi. Sekarang ni masalah dia, engkau memang nak cari gaduh dengan aku ke apa? Kenapa yang kau ungkit perkara yang dah lepas? Lalu Yusof pun menenangkan Syaril. Sabar Syaril, aku ada benda nak bagi tahu kau. Sebelum aku datang bekerja tadi ni, dalam pukul 7 lebih, engkau tahu tak isteri kau kat mana hari ni? Lalu Syaril pun cakap, kat rumah lah jaga anak-anak. Mana lagi? Kenapa ni? Apa yang kau nampak? Isteri aku buat apa sekarang ni? Ada masalah lain ke? Lalu Yusof pun cakap, itulah kau. Orang suruh jaga bini, engkau tak jaga. Sibuk sangat bekerja ni. Bini kau pun tak tahu buat apa. Tadi waktu aku dalam perjalanan nak datang sini, aku nampak lah bini kau dengan mak mertua kau lah berkepit macam biasa lah. Diorang pergi ke rumah Tok Man Janggut tu. Sebaik saja Syaril dengar apa yang Yusof katakan, seakan-akan tidak percaya, muka Syaril ni terus berubah. Dia terus tanya Yusof, Yusof, engkau biar betul Yusof. Kalau ni semua fitnah Yusof, persahabatan kita habis takat ni. Kau jangan fitnah Yusof. Kau cakap betul-betul. Lalu Yusof pun cakap lah kat Syaril, Syaril, engkau kawan aku. Apa untung yang aku dapat kalau aku nak menabur fitnah? Aku nak tambah dosa aku. Dosa aku dah banyak lah Syaril. 2 biji mata aku ni disaksikan nampak bini kau berkepit dengan Puan Sanah tu. Mak mertua kau bawa bini kau pergi ke rumah Tok Man Janggut tu. Dan kau pun tahu kan, siapa yang pergi ke rumah orang tua tu? Si dukun tak guna tu. Penduduk kampung tahulah, bukannya untuk benda yang baik, semua untuk benda yang tak baik. Syaril, engkau jaga diri kau Syaril. Aku rasa tak sedap hati ni. Kenapa yang Zuraida kena pergi jumpa Tok Man Janggut? Dan sebaik saja Syaril dapat tahu, dia dah mula percaya apa yang dikatakan oleh Yusof, Syaril pun minta satu permintaan daripada Yusof. Kalau macam tu, Yusof, aku nak minta tolong kau. Malam ni kau boleh tak cover aku? Aku nak balik. Aku rasa tak sedap hati ni. Aku nak kena selesaikan masalah ni. Kalau betul lah apa yang kau katakan, ini adalah satu petanda yang tak baik Syaril. Aku nak kena selamatkan isteri aku. Dan Yusof pun bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh Syaril. Jadi pada masa tu Syaril pun tak lengah masa. Dia naik motosikal Waisuku dia, terus memecut pulang ke rumah. Dia nak selamatkan isteri dia daripada mak dia sendiri. Mak dia dah makin teruk menghasut Zuraida ni, sehingga Zuraida sanggup pergi ke rumah Tok Man Janggut tu. Tak tahulah ilmu apa lagi yang Zuraida nak. Lalu sebaik saja Syaril ni tiba di rumah, dengan perlahan-lahan daripada jauh lagi Syaril ni dah matikan enjin motosikal dia. Syaril pun tolak motor dia. Sebab apa? Sebab Syaril ni tak nak Zuraida ni tahu bahawa pada malam tu dia tidak bekerja. Dan sebaik saja Syaril ni meletakkan motosikal dia di hadapan rumah, dia tengok ke dalam rumah dia, hanya lampu, hanya cahaya daripada ruang dapur sahaja yang menyala pada malam tersebut. Kemungkinan anak-anak Syaril ni dah pun masuk tidur. Dan sebaik saja Syaril menghampiri ruangan dapur daripada arah belakang rumah, Syaril ni boleh nampak dekat dapur Zuraida ni sedang duduk bersila di atas lantai tanpa nyalakan lampu. Cahaya tu rupanya daripada lilin-lilin yang dipasang oleh Zuraida. Dan mata Syaril pun memandang daripada celah-celah tingkap tu.
Alangkah terkejutnya Syaril, dia tak pernah nampak bahawa isteri dia sedang melakukan satu amalan kurafat. Zuraida didapati duduk di atas lantai dan di hadapan Zuraida terdapatnya satu dulang yang berisi bermacam-macam jenis makanan. Ada pulut kuning, ada telur ayam, ada ayam 2-3 ekor. Dan semasa Syaril sakan memerhatikan apa yang isteri dia tengah buat ni, Syaril tak dapat nak baca lagi. Apa yang isteri aku buat kat dapur ni? Makanan banyak-banyak tu untuk siapa? Dan seakan-akan tidak percaya oleh mata Syaril, sedang dia tengok isteri dia duduk sambil membacakan beberapa mantra yang Syaril ni langsung tak faham bahasa apa yang Zuraida ni sedang baca. Munculnya dua lembaga betul-betul di hadapan Zuraida. Dua lembaga ni dalam keadaan merangkak datang menghampiri Zuraida. Salah satu lembaga ni Syaril gambarkan badan yang dipenuhi bulu, lidah yang terjelir keluar teramat panjang, dan lagi satu lembaga dipercayai sayang yang mempunyai badan berwarna hitam yang keding, tangan dan kaki yang panjang, rambut yang mengurai, datang menghampiri dulang. Dan kedua-dua lembaga ni memakan segala makanan yang dihidangkan oleh Zuraida dengan penuh rakus. Dan Syaril pada masa tu teramat takut, teramat tidak percaya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan apabila Syaril mengundurkan badan dia kerana teramat takut, seluruh badan Syaril ni dah menggeletar. Tiba-tiba guys, daripada arah belakang, semasa Syaril ni berundur 2-3 langkah, tiba-tiba Syaril ni boleh terasa seakan-akan ada satu hembusan nafas yang datang daripada arah belakang Syaril. Dan sebaik saja Syaril memalingkan muka dia secara perlahan-lahan untuk dia saksikan sendiri apa yang berada di belakang dia, alangkah terkejutnya Syaril. Betul-betul bertentangan dengan muka dia begitu rapat sehingga kan hidung lembaga ni hampir terkena hidung Syaril. Dan lembaga yang berada di belakang Syaril adalah satu susuk tubuh yang mempunyai mata yang berwarna merah seakan-akan bola pimpong, muka yang berdarah-darah, berkedut, koyak rabak seakan-akan orang kemalangan maut, mulut yang ternganga luas sehingga ke dada, sedang tersenyum melihat Syaril. Dan pada masa tu badan Syaril tidak dapat dikawal. Syaril jatuh pingsan dan ayat terakhir yang Syaril ni sempat menjerit ataupun yang sempat dilaungkan adalah Allah! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Aku kat mana? Aku kat mana? Aku kat mana? Itulah apa yang diungkapkan oleh Syaril sebaik sahaja dia sedar daripada pingsan. Dan dia melihat yang berada di sisi dia adalah isteri yang tercinta bernama Zuraida. Dan di sebelah kiri dia, mak dia sendiri yang bernama Puan Sanah dan beberapa penduduk kampung. Sebaik saja Syaril ni sedar daripada pingsan, dia telah pun berada di ruang tamu rumah dia. Dan terus Zuraida ni cakap dekat suami dia, Abang, ya Allah bang, abang okey tak? Kenapa abang jadi macam ni? Kenapa abang okey tak? Lalu Syaril pun teruslah tanya Zuraida ni, apa yang jadi sayang? Dah berapa lama abang pingsan? Abang dah pingsan 3 jam bang. Zuraida jumpa abang dekat belakang rumah. Nasib baiklah. Abang, apa yang jadi? Macam mana abang boleh ada kat belakang rumah? Bukan semalam abang pergi bekerja ke bang? Lalu Syaril pun teruslah cakap kat Zuraida, sebenarnya semalam kawan abang Yusof
Dia yang gantikan tempat abang. Abang semalam balik awal. Dan sebaik saja Syaril cakap dia balik awal, Zuraida yang pada awalnya berlakon konon-konon je dia risaukan keadaan suami dia, Zuraida ni terus memandang ke arah ibu mertua dia Puan Sanah ni seakan-akan meminta pertolongan, seakan-akan takut. Kalau suami aku tidak bekerja malam tadi, adakah Syaril tahu perbuatan aku? Adakah Syaril nampak aku sedang melakukan upacara? Adakah Syaril dah tahu yang aku ingin menyihir dirinya? Seakan-akan Zuraida ni ingin Puan Sanah ni tolong cover line untuk dia. Sebab dia dah tak tahu apa yang perlu dia katakan kepada Syaril. Dan Puan Sanah ni pun faham, dia pun tak naklah Zuraida ni kantoi busuk. Puan Sanah pun teruslah cakap kat Zuraida, "Ida, dah tak payah nak tanya banyak sangat. Syaril lapar kan? Ida, kau pergi siapkan makanan yang kau dah masak tadi tu, kau kasih Syaril ni makan." Dan belum sempat Zuraida ni bangun untuk menghidangkan makanan nasi kangkang yang dia masak tu, Syaril ni terus memegang tangan Zuraida dan Syaril berkata, "Sayang, boleh tak abang teringin sangat nak makan roti jala kuah kari. Sayang pergi beli sayang, dengan air bali suam. Tolong sayang." Dan kali kedua Zuraida pun memandang lagi sekali ke arah Puan Sanah. "Macam mana sekarang ni? Laki aku tak nak makan masakan aku. Betul lah, adakah Abang Syaril dah tahu sekarang ni? Kenapa Abang Syaril nak roti jala?" Dan lagi sekali Puan Sanah cakap dekat Syaril, Syaril, engkau tak payahlah susahkan bini kau. Dia tu penat tau masak untuk kau. Dia risaukan keadaan kau. Kau makan je lah apa yang dia masak. Ida, tak payah dengar sangat cakap Syaril ni. Kau siapkan makanan sekarang." Dan lagi sekali Syaril tidak mengendahkan arahan yang diberikan oleh mak dia. Syaril terus merayu dekat isteri dia, "Sayang, tolong sayang. Abang teringin sangat nak makan roti jala kuah kari. Pergilah beli dengan air bali suam. Tolong sayang, abang merayu sangat." Dan akhirnya terpaksa jugalah Zuraida ni menurut sahaja kemahuan suami dia. Sebab Zuraida ni takut kalau dia tidak mengikut kemahuan suami dia, kan suami dia fikir lain pula. "Kenapa yang isteri aku tak nak belikan aku roti jala?" Lalu Zuraida pun terpaksalah mengikut arahan Syaril, tidak mengikut arahan Puan Sanah. Dan Zuraida pun menaiki motosikal pergilah ke kedai untuk membeli makanan yang diminta oleh Syaril. Dan sewaktu di rumah tu, apabila Syaril telah tinggal berdua bersama ibu dia sendiri, Syaril pun akhirnya berkata sesuatu yang membuatkan Puan Sanah ni seakan-akan panas telinga dia nak dengar. Sebaik saja Zuraida ni dah pergi ke kedai, Syaril pun merayu kepada ibu dia sendiri, "Mak, tolong mak, pulangkan Ida balik mak. Pulangkan Ida balik." Dan Puan Sanah buat-buat tak faham. Engkau ni apa hal Syaril? Engkau yang suruh bini kau pergi beli makanan kan? Sabarlah kejap. Kejapkan bini kau pulang lah. Dan lagi sekali Syaril merayu. Syaril ni tahu yang mak dia ni faham, saja buat bangang tak faham. Lalu Syaril bercakap lagi sekali, "Mak, tolonglah mak. Syaril merayu kat mak. Tolonglah pulangkan isteri saya balik. Janganlah hasut dia buat benda yang mak buat. Mak, insaflah mak. Saya nak isteri saya balik. Itu je yang Syaril nak mak." Dan lagi sekali Puan Sanah ni berdalih lagi, engkau ni sabar je lah. Isteri kau balik lah nanti bawa makanan kau. Apa engkau ni? Pulangkan. Masa bila yang aku ambil isteri kau?" Dan akhirnya selepas dah berdalih berkali-kali, mak dia ni buat-buat tak faham, Syaril pun bingkas bangun dan Syaril pun menegaskan suara dia lagi sekali, "Mak, tolonglah mak. Mak tak payahlah tipu Syaril dah. Syaril tahulah mak. Kita orang ni anak mak. Kita orang tahu apa yang mak buat dekat arwah abah. Tolonglah mak. Sampai hati mak ajar Ida tu untuk bodohkan Syaril. Syaril ni anak mak.
Insaflah, Mak. Dan sebaik saja Syaril telah membongkar segala kelakuan ibu dia sendiri, mak dia sendiri, akhirnya Puan Sanah pun melenting. Yang daripada tadi berdolak dalik tidak mahu mengaku atas perbuatan salah dia, akhirnya mak dia pun cakaplah dekat Syaril, sepanjang aku hidup, aku tak pernah hajar anak-anak aku, kurang hajar dengan aku ayah kau pun jadi bodoh disebabkan dia tak mampulah nak sara keluarga kita. Aku ni yang dapatkan duit. Aku ni yang menyara korang, yang menyara kau daripada kecil. Lepas aku dah besarkan kau, engkau pula nak ajar aku. Bapak kau tu kena tak kena sihir aku. Dia dah memang tak guna, kau tahu tak? Dia hanya tahu berjudi, dia hanya tahu buang masa kat kedai kopi. Kalau bukan sebab aku, kita kebuluh lah mati. Engkau jangan sesekali nak sebut pasal arwah bapak kau. Apa yang aku buat demi kebaikan anak-anak aku, demi kebaikan kau juga. Dan Syaril pun menafikan, Mak, rezeki semua ketentuan Allah, Mak. Kalau Mak nak bela kita orang, kalau Mak tak suka Abah pun, kenapa sampai sanggup menyihir, Mak? Mak, kita boleh berusaha, Mak. Rezeki Allah tu luas. Kalau Mak tak nak insaf pun, jangan libatkan isteri saya. Tolonglah, Mak. Syaril merayu kat Mak. Dan seakan-akan iblis yang pekak, Puan Sanah ni langsung tidak makan sedikit pun nasihat, sedikit pun kata-kata yang dikatakan oleh Syaril. Kata-kata yang dikatakan, banyak pula ayat tu kan. Lalu Puan Sanah pun buat apa lagi? Daripada dia duduk menghadap muka Syaril ni, duk pok-pek berceramah dekat dia, telinga Puan Sanah ni pun dah panas. Puan Sanah pun tinggalkan je Syaril yang sedang layu, yang baru je baik daripada pingsan. Puan Sanah pun pulanglah ke rumah dia. Manakala Syaril pula, sebaik saja dia berseorangan dekat rumah tu, Syaril tak buang masa. Dia selongkar seluruh rumah dia. Dia nak buktikan sendiri, dia nak buang segala amalan kurafat yang isteri dia buat. Segala amari si Syaril ni buka, dia sepahkan, dia punggah habis rumah dia. Kawasan dapur tu, pinggan mangkuk dia keluarkan, beras dia terbalikkan. Dan akhirnya sebaik saja Syaril angkat bekas beras tu, Syaril punggah macam tu, tiba-tiba terjatuhnya satu bekas kayu. Dan akhirnya apabila Zuraida pulang ke rumah, dia nampak keadaan rumah dia tunggang terbalik. Zuraida ni terus pergi ke arah dapur dan dia dapati dapur dia tunggang terbalik. Dan di tangan Syaril sekarang ni, Syaril sedang memegang kotak kayu yang dia gunakan untuk menyeru sayang, untuk dia mendapatkan kekayaan. Jadi Zuraida apabila dah nampak segala perbuatan dia akhirnya telah terbongkar, suami dia sedang memegang kotak untuk menyimpan sayang di dalam tu, Zuraida terus berlari ke arah Syaril sambil menangis, merayu dekat suami dia. Abang, tolonglah bang, jangan buat macam ni. Abang, pulangkan balik kotak tu bang, pulangkan balik. Dan Syaril pun menjerit ke arah Zuraida. Sayang, apa awak buat ni? Kenapa awak buat macam ni? Awak ni dah lupa agama ke? Awak ni nak jadi setan macam mak juga ke? Allahu Akbar. Taubatlah sayang, insaflah. Apa benda ni? Dan Zuraida pun cuba juga berebut. Dia cuba juga tarik. Abang, pulangkan balik bang. Inilah yang boleh tolong keluarga kita. Jangan bang. Pulangkan sayang, pulangkan sayang. Dan Syaril pun tanpa lengah masa, dia menolak isteri dia. Mulai hari ni, aku tak izinkan rumah aku kau buat perkara-perkara kurafat. Sebelum aku pukul kau sampai mati, engkau jangan paksa aku, Ida. Aku tak pernah sangka engkau tergamak menyekutukan
Allah. Allahu Akbar. Malunya aku. Ya Allah, gagal aku sebagai seorang suami nak mendidik kau. Lalu Syaril pun berlari keluar daripada pintu dapur, meluru terus ke arah motosikal dia. Manakala Zuraida ni pun selepas dah ditolak oleh Syaril, dia nampak Syaril ni lari bersama-sama kotak yang ada sayang dalam tu. Zuraida ni kejar macam singa yang kelaparan sambil menjerit-jerit, "Abang, pulangkan balik kotak tu! Pulangkan balik!" Dan Syaril pun start motosikal dia berlalu pergi. Dan Zuraida ni sempat memegang sedikit baju Syaril, tetapi Syaril tidak endahkan sehingga Zuraida ni terseret beberapa meter dan akhirnya Zuraida ni lepas menangis di atas jalan raya sambil berdarah-darah. Dan Syaril pun terus meluru ke masjid dan Syaril menunaikan solat di masjid sambil meminta pertolongan kepada Allah. Berilah aku jalan ya Allah. Berilah aku kekuatan untuk aku keluarkan isteri aku daripada lembah kehinaan dan godaan syaitan dan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak geng puaka sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Lama nah Ustaz Mustaqim tak mai. Ni Ustaz nak sambung lah cerita berkenaan Syaril dengan Zuraida ni. Kebetulan Ustaz dijemput sebagai penceramah jemputan. Jadi lepas Ustaz dah habis ceramah tu, bila Ustaz dah nak balik dah ni, tiba-tiba dekat satu tiang masjid tu, dekat belakang tiang tu Ustaz nampak tau, ada seorang lelaki ni duk sakan menadah tangan ni, berdoa ni, meminta tolong. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku daripada masalah ini ya Allah. So bila Ustaz tengok siapa ni duduk belakang tiang menangis duk sakan ni, habis basah muka ni, lalu Ustaz pun tegur lah, "Hei anak muda, apa ni? Ada masalah sangat ke? Ada masalah pun doa pun tak guna. Solat dulu. Minta hati tu tenang. Lepas solat tu barulah berdoa." Lalu anak muda ni pun memperkenalkan diri dia sebagai Syaril. Dia cakap, "Ustaz, tolonglah saya Ustaz. Saya ada masalah dengan isteri saya ni. Isteri dah mempergunakan ilmu sihir." Lalu bila Ustaz dengar, Allahu Akbar, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga lagi kemana saja Ustaz pergi mesti tak terlepas lah daripada benda-benda sihir, benda-benda kurafat ni. Lalu Ustaz pun tanyalah kat dia apa yang berlaku, dan Syaril ni pun meneranglah kan dekat Ustaz. Dan Syaril ni pun bawa lah Ustaz pergi ke motosikal dia, dan dia pun berilah Ustaz satu kotak kayu. Waktu Ustaz pegang kotak kayu tu, Ustaz cakap kat dia, "Ni kotak apa pula ni hang kasih Ustaz ni? Ustaz tak tolong hang lagi, tak payah nak hadiah." Lalu Syaril ni pun cakap, "Kotak ni lah Ustaz yang saya jumpa dekat rumah isteri saya, dalam kotak beras. Saya rasa kotak ni lah yang digunakan untuk sihirkan saya." Dan selepas Ustaz buka kotak tu, dalam kotak tu ada kain warna merah. Dan bila Ustaz buka kain tu, selak punya selak, ada jenglot kau. Ada satu patung, memang hodoh nak mampus dengan kurus warna hitam, rambut panjang, ada tangan panjang, kuku hitam apa semua. Ustaz pegang benda tu, Ustaz pun mengucaplah, "Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar." Ada juga orang yang melakukan ilmu kadam. Lalu Syaril ni pun tanyalah, "Ustaz, kadam apa ni Ustaz?" Ustaz terangkan dekat Syaril, sebenarnya ini bukanlah ilmu sihir untuk kenakan hang. Ini sebenarnya kadam. Kadam ni lah yang akan menurut segala perintah yang diarahkan oleh tuan dia. Dan tiba-tiba Syaril baru perasan, patutlah selama ini
kehidupan isteri dia seakan-akan mewah, seakan-akan banyak betul duit. Pada awalnya Syaril ingatkan hasil daripada perniagaan, tapi bila dia fikir-fikir balik, tak mungkin berniaga kedai makan dalam tempoh sebulan boleh ada 50,000, 100,000 ringgit. Dan bila Ustaz Mustaqim dah cakap macam tu, barulah Syaril ni pun lagi sakan dia menangis. So Ustaz pun nak tolong dia. Ustaz pun arahlah ke Syaril ni untuk bawa Ustaz Mustaqim pergi jumpa sendiri dengan si Zuraida ni. Dan sebaik saja Ustaz sampai dekat rumah tu, Zuraida ni berada di dapur tetapi dalam keadaan dah kerasukan. Zuraida ni dengan tidak bertudung, dia duduk di atas meja makan dalam keadaan merangkak. Rambut Zuraida yang begitu panjang ni jatuh ke bawah dan mata Zuraida telah pun berwarna merah. Bila Ustaz kasih salam masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Zuraida ni pun marahlah Ustaz. Hei, engkau lagi datang ke rumah aku. Apa yang kau nak, ha? Dan Ustaz pun cakap lah, aku ni datang dengan niat yang baik. Yang hang pergi masuk dalam badan perempuan ni kenapa? Hang nak apa sebenarnya? Dan makhluk yang merasuki Zuraida ni pun teruslah katakan dekat Ustaz, aku tak suka kau nak putuskan aku dan tuan aku. Dia tuan aku. Kau tak boleh pisahkan aku dan dia. Dia milik aku. Dia yang kasih aku makan. Engkau jangan sesekali kacau hidup kami. Dan Ustaz pun cakap, Allahu Akbar. Dalam agama Islam, tidak diizinkan, tidak boleh seseorang manusia itu berdamping ataupun memiliki kadam. Tidak bolehlah manusia berkawan dengan makhluk jin. Itu adalah haram. Jadi nak tak nak, Ustaz terpaksa putuskan ikatan perjanjian yang hang buat dengan tuan hang. Dan benda ni mengamuk. Zuraida ni cuba menekam Ustaz, tetapi Alhamdulillah nasib baiklah Ustaz ni ada ilmu silat sedikit. Ustaz Mustaqim pun tepis. Dan selepas 15 minit lagu tu, Alhamdulillah Ustaz pun berjayalah keluarkan sayang ni. Walaupun pada awalnya teramat garang, dia memang tak nak Ustaz keluarkan dia daripada Zuraida, sehingga kan jin yang bernama sayang ni cakap dekat Ustaz, Kalau engkau putuskan aku dan tuan aku, ini adalah perjanjian hingga hujung nyawa. Aku akan ambil nyawa dia. Tapi Alhamdulillah lah, Ustaz terangkan dekat Syaril ni, apa yang isteri hang buat ni adalah satu ikatan yang berat. Ustaz cuba sedaya upaya, tetapi hang kena yakin ajal maut semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah Ustaz pun berjaya putuskan ikatan tu. Dan Zuraida ni memang dalam keadaan lemah, tetapi Ustaz kena juga mencari punca ikatan ni datangnya daripada siapa. Lalu Ustaz pun suruhlah Syaril ni bawa Ustaz pergi jumpa pula mak dia, Puan Sana ni. Dan sebaik saja kami semua sampai di rumah Puan Sana, ketuk punya ketuk, ibu kepada Syaril ni tak buka pintu. So Syaril ni pun buka secara perlahan, rupanya pintu depan tak kunci. Dan sebaik saja masuk ke dalam bilik Puan Sana, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajal maut semua di tangan Allah. Walaupun keadaan Puan Sanah begitu mengerikan, seluruh badan Puan Sanah, Ustaz boleh katakan dipenuhi dengan kesan cakaran. Ada sesetengahnya kesan cakaran tu agak dalam. Dan lidah Puan Sanah terjelir sehingga ke dada. Dan kedua-dua belah mata Puan Sanah terbuka dengan luas. Dan Ustaz pun hanya mampu berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa, segala kesilapan yang dilakukan oleh Puan Sanah. Dan Syaril pun tidak percaya dengan apa yang menimpa ibu dia sendiri. Kemungkinan
ibu dia membuat satu perjanjian nyawa dengan jin sayang ni. Sebab itulah apabila ustaz putuskan ikatan, nyawa Puan Sanah lah yang menjadi taruhan. Puan Sanah meninggal dunia dalam keadaan yang cukup mengerikan. Dan apa pula nasib Zuraida? Selang 2-3 hari, tiba-tiba ustaz dapat panggilan daripada Syaril ni. Dia suruh ustaz datang ke rumah, dan apabila ustaz datang ke rumah, ustaz nampak Syaril ni berada di sisi isteri dia Zuraida. Dan pada masa tu, Zuraida dalam keadaan nazak. Zuraida ni menangis, Syaril ni menangis. Syaril minta maaf kat Zuraida, Zuraida minta maaf kat Syaril. Dan Zuraida ni sempatlah cakap dekat Syaril, "Abang, maafkan Ida, abang. Selama ni Ida teramat sayang abang. Tapi Ida tak tahu yang Ida terlalu ikut hawa nafsu Ida. Ida dah sihir abang. Ida dah sihir kekasih lama abang, Amira. Ida nak abang. Ida tak nak abang pilih Amira. Sebab itulah Ida sihir Amira sampai Amira mati. Maafkan Ida, abang." So, bila Zuraida ni minta maaf dekat Syaril lagu tu, Syaril ni menangis duk sakan macam tu. Ustaz pun Allahu Akbar. Kejam betul nah Zuraida ni rupanya dah termakan hasutan syaitan sampai sanggup tu sihir laki sendiri dan sihir kekasih lama laki dah sampai mati. Allahu Akbar. So, tengah duk sakan-sakan menangis tu, ustaz pun tiba-tiba terdengar satu suara memberi salam. Bila ustaz tengok, siapa pula ni kan? Janggut lelaki ni sampai ke pusat tu. Dengan pakaian hitam dia bagi salam, lepas tu dia masuk. Dan ustaz perhatikan tiba-tiba Syaril yang duk sakan menangis kat tepi isteri dia ni, tiba-tiba dah nak bergaduh pula dengan Tok Janggut ni. Bila ustaz ambil tahu, rupanya itulah Tok Man Janggut. Tok Janggut yang dikatakan dukun kat kampung ni, yang duk sakan menyihir-nyihir orang. Patutlah Syaril ni marah betul, dah nak bertumbuk dah Tok Janggut ni. Ustaz pun terpaksa masuk campur, tenangkan keadaan tu. Yalah, isteri dia Zuraida ni sedang nazak, tak naklah bergaduh, buat malu je. So, bila dah macam tu, Syaril ni duk salahkan Tok Man Janggut ni. Sebabkan dialah isteri dia jadi macam ni, terima akibat macam ni. Sebabkan Tok Man Janggut punya kerja lah. Akhirnya mak dia menjadi korban perjanjian di antara Puan Sanah dengan pendamping yang bernama Sayang ni. Tetapi ingat, drama dah habis takat tu je. Rupa-rupanya Tok Man Janggut ni datang ada sebab. Salah satu sebabnya dia nak bagi tahu hal yang sebenarnya. Dan ustaz bila dengar pun terkejut. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya memang betul Zuraida ni pernah datang ke rumah Tok Man Janggut ni untuk mendapatkan perkhidmatan dia menyihir Amira dan juga Syaril ni, supaya Syaril ni tinggal kat Amira ni. Dan Amira ni pula bila dah terkena santau barulah mati. Tapi rupa-rupanya Tok Man Janggut cakap disebabkan dia rapat betul dengan keluarga Amira ni, dan Tok Man Janggut tahu Amira ni budak yang baik. Jadi bila Zuraida ni datang cakap nak menyantau si Amira ni, Tok Man Janggut rupa-rupanya tak buat pun santau tu. Tok Man Janggut tak kenakan sihir tu kepada Amira sebab dia kesian dekat Amira ni. Tetapi macam mana pula si Syaril ni boleh sanggup tinggal kat Amira sedangkan mereka sedang bercinta? Lepas tu macam mana Amira boleh mati? Inilah yang hampa tak tahu, tipu daya syaitan tu. Kalau dia tak boleh masuk ikut kiri, dia masuk ikut kanan. Sebab apa? Sebab hal yang sebenarnya Amira tu mati bukanlah disebabkan terkena santau yang dibuat oleh Zuraida. Tetapi rupa-rupanya semasa Syaril dengan Amira ni tengah bercinta,
Hal yang sebenarnya Syahril ni lah dalang segalanya. Dia menggunakan kebaikan Amira ni untuk menghasut Amira ni berasmara. Dan selepas Amira ni dah bunting anak si Syahril ni nak lari daripada tanggungjawab dia. Sebab itulah dia berkahwin dengan Zuraida. Bukannya disebabkan sihir yang Zuraida kenakan. Tak ada pun. Syahril ni memang berkahwin dengan Zuraida supaya dia tidak perlu menanggung kandungan yang dibawakan oleh Amira. Bila dah macam tu ditinggalkan oleh Syahril ni, Amira ni tekanan jiwa lah. Dan akhirnya apa yang jadi? Dia pun bunuh diri. Dan apabila benda tu disampaikan oleh Tok Man Janggut, akhirnya Syahril yang daripada tadi duk sakan menangis, mengamuk nak tumbuk Tok Man Janggut tu, apa yang jadi? Syahril tidak mampu berkata apa-apa. Dan apa yang jadi dekat Zuraida? Akhirnya selepas dah mendengar segala-galanya, Zuraida pun meninggal dunia. Dan dalam cerita kali ni, akhirnya orang yang rugi, orang yang telah ditipu daya oleh syaitan, bukanlah Puan Sana, bukanlah Zuraida, tetapi Syahril. Bertopengkan keimanan, duk sakan dialah yang paling baik, siap suruh isteri dia bertaubat. Rupa-rupanya diri dia sendiri, apabila dia dah selalu solat, apabila dia dah rasa diri dia cukup disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan orang yang tidak berdosa, pada masa itulah syaitan mengambil peluang, membisikkan kata-kata kepada Syahril supaya Syahril ni tidak pernah berasa diri dia yang bersalah. Sedangkan sebenarnya apa yang terjadi berpunca daripada diri Syahril sendiri. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan akhirnya siapa yang rugi? Syahril lah yang rugi. Dia kehilangan ibu tersayang, bini tercinta dan kekasih lama yang dia nodai, tetapi dia tidak sanggup bertanggungjawab. Dan ambillah pengajaran anak-anak puaka sekalian. Dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa meminta maaf, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta perlindungan daripada tipu daya syaitan, kerana syaitan dan iblis ini ditugaskan untuk menyesatkan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita seharusnya memainkan peranan sebagai seorang insan sentiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.